Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pada kitab Ightinam Fawaid pada muka yang ke-151 ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى. Kemudian telah berkata Imam Ghazali dalam Qawaidul Aqaid beliau, wa idza kanat lahu hadhihi sifatu, apabila adalah bagi Tuhan itu sekalian sifat-sifat ini, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama' basar, kalam tu, bila sabit bagi Tuhan sifat-sifat ini, kana hayya, maka Allah itu ialah yang hidup, aliman, yang maha hidup lah. Kalau kita nak ta'zimkan, maknanya yang hidup, yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mendengar, yang lagi maha melihat dan maha berkata-kata. Yang maha bertempat. Boleh? Ada orang tu dia kata dia nak isbat tempat kot, tapi tempat yang lain dengan makhluk. Maka dia kata isbatlah Tuhan yang maha bertempat. Dan gitu Tuhan sifat ia ada kan? Tuhan maha bertangan, maha bermuka. Gitulah. Tak? Maha bermata. Ada tak salah kata gitu? Tak ada. Jadi jawapannya hak dia reka maha bertempat tu bid'ah. Dia tak sedar dia buat bid'ah. Nampak tak? Tak tengok, tak share. Tak kisah. Jadi nak buat mana manusia? Dia tak sedar kalang dia tu tengok tanakuk. Hak depan hak akhir tak kena. Okey. Sami'an basiran mutakallima. Dia maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak itu dengan apa? Bil hayati, dengan adanya sifat hayat, wal ilmi, sifat ilmu, wal qudrati, wal iradati, was sam'i, wal basari, wal kalam. La bimujarradiz zat, bukan dengan semata-mata zat, sebagaimana berkata oleh Mu'tazilah, Allah itu hayyan aliman qadiran bidzatihi, bukan dengan bil hayah wal ilmi wal qudrah. Bukan. Allah itu berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat dengan zat, bukan dengan ada sifat yang nama sifat hayat, sifat kudrat, sifat iradat. Ni kata ta'til ni, menafikan sifat ni. Okey. Jadi bagi kita, dia bersifat dengan sifat demikian, sifat-sifat tersebut. Okay. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annahu ta'ala mausufun bisifatin. Dalam kalam ini Imam Ghazali nak menekankan bahawa Tuhan itu dia yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan lah, dengan sifat-sifat azaliyatin yang azali, abadiyatin yang kekal, qadimatin yang qadim, baqiyatin kekal dia, qadimatin baqiyatin zaidatin ala zatihi, yang lebih daripada semata-mata zat aja. Bukan Tuhan tu zat yang tak ada sifat, dia Tuhan yang zat yang bersifat. Zaidatin ala zat, lebih daripada semata-mata zat, qaimatin bihi, yang ada pada zatnya.
la tushbihu sifatil makhluqina, yang tidak menyamai sifat Tuhan tu akan segala sifat-sifat makhluk. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Biwajhin minal wujuhi, pada apa-apa aspek daripada mana-mana aspek. Tak sama langsung pada satu wajah daripada wajah-wajah. Maknanya tak sama langsung. Kotlah sama ni sama mana? Hakikat tak sama, sifat tak sama. Nama tak ada masalah, sama dari segi nama tu. Tak. Kok ada orang datang iraq kata dah tu Tuhan ada sifat hayat, manusia pun ada sifat hayat. Sama dari segi nama itu, tak masuk sini. Wahiyal hayatu, apakah sifat itu? Wahiyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basar wal kalamu wal idraku inda man qala bihi. Dan sifat idrak bagi mereka yang berpandangan, yang berkata dengan adanya sifat idrak. Habis. Ada suara tak? Dengar. Cek tak? Ya. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah Ta'ala qadirun, dia yang berkuasa, yang maha berkuasa. Walahu kudratun qadimatun, dan baginya ada sifat kudrat, sifat berkuasa, ataupun sifat berkuasa ikutlah. Lahu kudratun qadimatun baqiyatun, lagi kekal, qadim lagi kekal, zaidatun ala zatihi, yang lebih daripada zatnya. Lebih dengan maksud bukan semata ada zat, tapi dia ada sifat. Yang mana sifat tu lain daripada zat. Wahidatun qa'imatun bih, yang mana sifat kudrat tu satu saja. Esa pada sifat, mana sifat Tuhan tu satu. Qa'imatun bih, yang ada pada zat Tuhan. Okay. Alimun, dan Allah yang maha mengetahui. Walahu ilmu, dan baginya ada sifat ilmu. Qadimun, yang qadim, baqin, yang kekal, wahidun, satu sahaja ilmu Tuhan tu satu, sifat dia itulah. Zaidun ala zatihi, yang lebih daripada semata-mata zat. Qaimun bihi, yang ada pada zatnya. Muridun walahu, sama je ni. Muridun walahu iradatun qadimatun baqiyatun wahidatun zaidatun ala zatihi qaimatun bihi. Hayyun walahu hayatun qadimatun baqiyatun wahidatun zaidatun ala zatihi qaimatun bihi. Sami'un walahu sam'un qadimun baqin wahidun zaidun ala dhatihi qaimun bihi. Basirun walahu basarun qadimun baqin wahidun zaidun ala dhatihi qaimun bihi. Ala ma qata'a bihi imamul haramaini wa ghairuhu, mengikut apa yang diputuskan oleh imam haramain dan selain daripada imam haramain. Jadi ini pegangan yang diiktikad oleh ahli sunnah wal jamaah sejak daripada salaf sampai ke khalaf. Sampai ke khalaf, mengisbatkan Tuhan bersifat dan dia berkuasa, berkehendak, maha mengetahui dengan ada sifat-sifat tersebut. Wa hadhihi hiya sifatul ma'nawiyatu, dan inilah dia sifat ma'nawiyah. Mana? Kalau ikutnya bukan diri qadirun tu, bukan diri hayyun, bukan diri muridun, tapi kaunuhu tu. Makna faham daripada adanya qiyamul qudrati bidzat, maka lahirnya kaunuhu qadiran. Maka inilah sifat-sifat maknawiyah, iaitu merujuk kepada qiyamul qudrah, qiyamul ma'ani bidzat. Itu maknawiyah. Qalu, kata mereka, wa daliluha al-illatu wal haqiqatu, dalilnya ialah illah dan juga hakikah. Apa buktinya? Bukti apa nama ini? Bahawa Allah bersifat dengan sifat ma'ani yang lebih daripada semata-mata ada zat. Lebih dari semata-mata ada zat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi apa dia? Iaitu dalilnya ialah dalil illah dan juga haqiqah. Illah dan juga haqiqah. Okey.
Hak ni kalau kita tengok di sini, ia berkait dengan masalah qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid. Maka di sini ulama kita menggunakan istidlal pada mengisbatkan sifat, adanya sifatun zaidatun ala zat itu, iaitu ma'ani tadi, dengan melihat kepada sifat makhluk berdasarkan dua dalil, iaitu dalil illah dan juga hakikat, yang mana antara yang diterima oleh ahli sunnah boleh untuk qiyasul ghaib ala syahid, boleh dia kerana empat jami'. Empat jami' ni dia kata empat asbab lah. Pertamanya disebut, sebelum ni tersebut dah kan, qiyas al-jam'u bil haqiqah. Al-jam'u bil haqiqah. Yang kedua al-jam'u bid dalil. Yang ketiga al-jam'u bis syarti. Dan seterusnya al-jam'u bil illah. Jadi illah, dalil, illah, hakikat, atau hakikat, illah, dalil dan juga syarat. Hak ni yang diterima oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dipanggil al-jam'u, ataupun kita panggil al-jami' fi ilhaqil ghaib ala syahid. Apa dia? Perkara yang ataupun aspek yang boleh kita kiaskan yang ghaib kepada yang syahid. Ada empat ni lah yang diterima. Bukan kias ghaib ala syahid itu pada umum tertolak lah. Sebab kebanyakan perbincangan kita dengan Mu'tazilah dan golongan-golongan selain ahli sunnah ni, ialah kerana mereka sebahagiannya mengkiaskan ghaib ala syahid. Contohnya masalah ru'yah kan. Jadi kita guna dalil itu. Dah kita guna tak masalah qiyas ghaib ala syahid? Guna, tapi dalam aspek yang cukup sempit. Pada jami' jawami' al-arba'ah ni, empat sebab ni. Pada nak mengisbatkan pada al-jami' bil haqiqah, al-jami' bil illah, al-jami' bil dalil, al-jami' bil syarti. Tengok macam mana sini. Dia ambil sini dua. Wa daliluha al-illatu wal haqiqah. Keterangannya macam mana? Tengok, dia kata famata wujida hukmun mu'allalun bi'illatin, apabila mana adanya hukum yang diillahkan dengan satu illah, yang disebabkan dengan satu sebab, wajaba taruduhu syahidan wa ghaiba, maka wajib dia itu konsisten, dia itu sama ada pada syahid, benda yang dapat dilihat, atau benda ghaib. Ni boleh qiyas ghaib ala syahid ni. Apa dia? Pertama, dari segi illah, kita tahu dah hukum, kalau hukum itu berlaku kerana ada illah, tak, maka tak kira lah benda itu benda yang nampak, benda yang ada kita dapat nampak ke, atau dapat nampak sesuatu itu, bila sabit sesuatu yang dihukumkan kerana sebab illah, maka ada illah. Illah yang menyebabkan ada hukum tu, maka dia tak akan jadi hukum tu tanpa ada illah. Wa qad thabata kaunul alimi aliman, dan sungguhnya telah sabit keadaan al-alim, kaunul alim, keadaan orang yang alim, orang yang berilmu, aliman, dia itu alim. Macam mana orang yang alim itu alim? Keadaan dia itu alim itu mu'allalan bil ilmi, kerana ada ilmu. Seorang itu dipanggil al-alim apabila qama bihi ilmu, apabila ada padanya sifat ilmu. Jadi illah dia itu alim ialah sifat ilmu. Ilmu itu illah kepada keadaannya itu aliman. Faham tak? Nampak dah situ? Okey. Maka itu satu, itu dipanggil al-jami' bil illah. Maka bila manusia Zaid dan juga A dan B lah, kita kata A dan B. A ni alim, B tak, A ni A alim, B tak alim contohnya. Apa yang membezakan A dan B? Kerana ada pada itu sifat ilmu. Maka dia membezakan B yang mana jahil, yang tak ada sifat ilmu. Kalau tidak, sama sahajalah B dengan A dari segi dia hakikat manusia belaka. Tak? Manusia belaka. Jadi
tentu ada sesuatu yang membezakan yang kita kata alim tadi, iaitu sifat ilmu yang ada pada dirinya. Maka kita panggil dia itu alim. Keadaan yang alim itu dielahkan kerana ada sifat ilmu. Itu pada syahid. Dan pada hak Allah Ta'ala sama. Allah Ta'ala mengatakan dia wahuwas sami'ul alim. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi kaunuhu aliman, keadaan Tuhan tu mengetahui, tentu kerana ada sesuatu yang ilah yang mana yang kita kata Tuhan tu alim. Ilah ni tajawuzan je. Jangan awak basyru'ana pula. Dia kata ataupun orang rock pula. Atas dasar kita muhakah ataupun dasar apa kita kata musyakalah ajalah. Jadi ilmu itu, ilmu Tuhan macam mana pensabitan bila Allah dalam ayat Quran menyatakan dia alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sabit bahawa Tuhan itu alim. Keadaan dia alim itu tidak dinafikan oleh sepakat umat Islam. Hatta Mu'tazilah pun tak nafi keadaan Tuhan tu alim. Apa yang membeza, apa sebab keadaan dia alim? Kerana ada sifat ilmu. Macam mana awak sabitkan? Apabila kita lihat pada Asy-Syahid, keadaan Zaid yang berilmu. Kerana berbeza Zaid dengan contohnya Kasim. Zaid berbeza dengan Kasim, atau Zaid berbeza dengan Khalid. Ambil Khalid lah. Zaid berbeza dengan Khalid. Zaid ini alim. Khalid dah alim. Apa bezanya? Kerana ada sifat ilmu. Bukan kerana Zaid itu Zaid jadi alim. Bukan kerana dia semata-mata Zaid atau semata manusia jadi alim. Kalau gitu apa beza Khalid? Nampak? Jadi tentu ada sesuatu sifat yang membezakan Zaid dengan Khalid, iaitu sifat ilmu. Bila pada syahid pun kita hukum gitu, pada ghaib pun gitu jugalah. Nampak tak? Tidak ada sesuatu yang maknanya menyebabkan kekurangan di situ. Okey. Itu satu. Itu ad-dalilu al-illah. Wa mahma zaharat haqiqatun fi muhaqqaqin. Dan bila mana zahirnya hakikat pada sesuatu muhaqqaq yang sungguh. Bila mana zahirnya hakikat pada sesuatu yang sungguhkan, yang hakikat itu, wajib taruduha syahidan wa ghaiban. Ini dalil hakikat pula. Maka wajib dia konsisten sama saja kaedah ini pada perkara yang dapat dilihat ataupun perkara ghaib. Wa qad sahha, dan sungguhnya telah sah anna haqiqatal alimi, hakikat al-alim. Bila sebut pada hakikat tak? Sebut pada hakikat. Orang al-alim tu apa dia? Al-alim man qama bihi ilmu. Al-alim man qama bihi ilmu. Itu pada hakikat. Boleh kita kata hakikat ni makna pada lughawi jugalah, pada bahasa jugalah. Pada bahasa. Makna bila sebut alim tu apa? Pada bahasa Arab, pada hakikat penggunaan lafaz bahasa, bila sebut al-alim man qama bihi ilmu, yang ada padanya ilmu. Bila begitu, kalau pada zahirnya kita terima hakikat dia alim. Sebab apa? Ada banyak ilmu dia tu. Patut panggil al-alim. Maka pada yang syahid pun, yang ghaib pun begitu juga. Maka Tuhan bila dia menyatakan dia alim, maka tentu dengan alim bi'ilmin. Dia maha mengetahui kerana sifat ilmu. Kerana dia mempunyai sifat ilmu. Nampak tak? Faham tak ni? Qala fi risalah qudsiyah. Qala fi risalah al-qudsiyah. Ada perbahasan ni ada jumpa kat lain? Ni. Tak ada. Iktisad dah baca. Iktisad i'tiqad. Sanusi tak ada tak? Pernah jumpa? Tak. Jadi sebab cara ni payah sikit. Sebab payah sikit. Kadang-kadang ulama' dalam kitab dia sikit je sebab ni jelas sangat. Jelas sangat beza tak apa dia perisbatan ilmu. Orang itu alim tanpa ilmu tu jelas sangat butlan. Zahirul butlan, faham tak? Dia ada ilmu tanpa dia itu yang alim tanpa ilmu. Zahirul butlan sangat. Jadi kadang-kadang sebahagian daripada muhasyiah ataupun kitab syarah dia tak sebutlah. Tak sebut. Kok mana wajah
butlan itu. Sebab zahirul butlan. Jelas sangat apa nama ini? Mustahilnya ataupun lekeh sangat hujah nak menafikan kalau ada ilmu tanpa dia itu mengetahui tanpa ilmu. Faham? Dia orang yang kuat tapi tak ada kekuatan. Dia orang yang kuat tanpa kekuatan. Jadi jelas sangat. Habis. Qala fir risalatil qudsiyati, berkata Imam Ghazali dalam risalah al-Qudsiyah, wa man qala alimun bila ilmin, barang siapa yang mengatakan alim, ada yang mengetahui bila ilmin, dia ni mengetahui tanpa ada sifat ilmu, tanpa pengetahuan. Kaman qala ghaniyun bila mal. Tengok. Wajah Imam Ghazali nak takribkan. Dia kata, macam orang kata, kaya tak ada harta. Kaya, orang itu kaya tapi tak harta. Bukan kaya ghina an-nafsi ni. Bukan ghina an-nafsi. Kaya jiwa ni. Kaya sungguh ni. Kaya dengan makna banyak duit. Jadi boleh terima tak? Orang tu kaya, erti kata banyak duit. Tapi tak ada duit. Ada kata tak nak aku. Wa ilmun bila alimin. Dan ilmu, seperti orang kata, ilmun bila alimin. Ilmu tanpa ada yang alim. Wa alimun bila ma'lumin. Yang alim tanpa ada benda yang diketahuinya. Maklum. Dia alim. Dia tahu benda, tak tahu benda. Maklum tak ada. Oh, dia alim dia. Tanya tak jawab. Tak jawab. Tak jawab lagi. Maklum tu tak ada. Tak dia kata alim. Fa innal ilma, kerana al-ilmu tu sifat ilmu, wal ma'lum, benda yang diketahui tu maklum, wal alimu, yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui itu, mutalazimatun, semua itu berlazim-lazimah. Bila kata seseorang itu alim, tentu dia ada sifat ilmu dan tentu dia ada benda yang dia maklum. Nampak berlazim-lazimah. Kal qatli wal maqtuli wal qatil, seperti pembunuhan dan maktul, yang kena bunuh dan pembunuh. Bila kata berlaku satu pembunuhan, apa maksud? Berlaku satu pembunuhan, ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Nampak? Jadi ia berkaitan. Kama la yutasawwaru qatilun bila qatilin wala qatlin, sebagaimana tidak dapat ditasawur adanya qatil. Qatil ni makna yang dibunuh, yang kena bunuh, tapi bila qatilin, tanpa pembunuh, wala qatlin, tanpa pembunuhan. Gimana tu? Kata kena bunuh, siapa membunuh? Tak ada. Kalau dok jumpa lain. Dok jumpa tengah cari, polis tengah siasat lain, ni tak ada. Dah pembunuhan dia tak ada pembunuhan, tapi ada orang kena bunuh. Dok kan pelik tu. Fakadzalika, demikianlah juga, la yutasawwaru alimun bila ilmin, tidak dapat ditasawur yang mengetahui tanpa ada ilmu. Wa ilmun bila ma'lum, ilmu tanpa ada yang diketahui. Ilmu ada, tapi ilmu, mana ilmu dia? Benda yang dia tahu, tak tahu apa. Dia ni ada ilmu. Ilmu apa? Katakan ilmu fizik. Dah apa dia tahu pada fizik? Tak tahu benda. Ilmu tanpa ada maklum. Wa ma'lumun bila ilmi. Dan ada maklum tanpa ilmu. Peliklah. Nampak? Bal hadhihi thalathatu, bahkan tiga-tiga ini, mutalazimatun fil aqli, berlazim-lazimah pada akal, la yanfaku ba'duha anil ba'di, tidak bercerai sebahagiannya daripada sebahagian lain. Faman jawwazan fikakal alimi anil ilmi, barang siapa yang mengharuskan bercerainya al-alim anil ilmi, orang yang mengetahui daripada sifat ilmu, fal yujawwiz infikakal ilmi anil ma'lum, maka hendaklah dia juga mengharuskan bercerainya ilmu daripada maklum. Wa infikakal ilmi anil alim, dan bercerainya ilmu daripada alim. Tapi lam yakul bihi ahadun aqilun, tapi tak ada orang berakal kata gitu. Ada ilmu tapi tak ada maklum. Orang panggil ada ilmu,
Dia alim ilmu akidah ni. Dari tahun dia ilmu akidah, tak tahu satu pun bab akidah. Tak ada orang berakal pun kata gitu. Jadi kalau dia mengharuskan adanya diri zat yang alim tanpa ada ilmu, patutnya dia kena haruskan juga adanya ilmu tanpa ada maklum, dan boleh bercerainya ilmu daripada alim. Idla farqa baina hadhihi sifati, kerana tidak ada beza antara sifat-sifat ni. Nampak tak dia punya istidlal dia? Nampak tak Ustaz? Okay. Wal kalamu fi baqi sifati kama dzukira fil ilmi, dan perbincangan pada baki sifat lain, qudrat, iradat lain pun samalah seperti apa yang dibincangkan pada sifat ilmu. Wabillahi taufiq, dengan Allah Taala sajalah taufik. Tuhan yang bagi taufik je. Faham tak faham tu? Hak tu bahagian Tuhan lah pula. Okey. Sama je lah, kiyah je lah. Khatimatun, ini satu penutup. As-sifatu aqsamun arba'atun. Bermula sifat itu aqsamun arba'atun. Bahagian-bahagian yang empat. Nak terjemah kan tu? Nak erok kan tu? Aqsam jadi apa? Khabar. Apa? Benda sifat? Khabar kepada sifat? Kepada sifat, khabar lah. Takdir kalam kan? Sifat itu, bermula sifat itu ialah 4 bahagi. Bermula sifat itu bahagian-bahagian yang 4. Kau ni Rusdan, takdir kau ni? Dok, kita tak faham soalan ana. Saya tak faham soalan ana dah. Kau ni, takdir kau ni. Kena tak maudhu' dengan mahmul tu? Ada muafakah tak antara maudhu' dengan mahmul tu? Apa dia? Benda nak apa? Lepas tu sifat itu ialah 4 bahagian. Sifat itu 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Nak takdir mana? Zatu. Kalau hasyiah, awak hasyiah ada. Sifat, as-sifatu aqsamun arba'ah. Zatu aqsamin arba'ah. Bermula sifat-sifat itu ialah yang mempunyai 4 bahagian. Tak? Dah takdir pula. Apa faham dah sebenarnya? Faham dah? Cuma kalau kita nak tengok cara apa ni, cara ulama-ulama muhasyir macam tu lah. Sebab tak muafakah. Sifat tu 4 bahagian. Sifat-sifat. Bahagian-bahagian. Tak? Mana boleh muafakah maudhu' mahmul, mubtada' khabar ni muafakah. Jadi bermula sifat-sifat itu ialah yang mempunyai 4 bahagian. Pertama apa dia? Sifatul dzati, sifat zat. Wa sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Wa sifatul ma'nawiyati, sifat ma'nawiyah. Lepas tu? Wa sifatul af'al, dan sifat fi'il. Sifat fi'il. Jadi 4 bahagian kok. Hak kita bilang macam biasa, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ni lain pula ni. Tengok. Dia masukkan lain ni. Dia part ini dia masukkan sifat af'al yang mana ta'alluq kudrat itu dia asingkan. Sebab di perbincangan dia bincang apa nanti? Dia akan bincangkan ayat-ayat dan nas-nas dalam Al-Quran dan juga hadis yang penisbahan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia tu kategori sifat fi'il. Jangan keliru pula sini. Jangan keliru. Jadi kok ada orang jenis, ada orang jenis baca banyak, dia jadi gabung.
digabung. Jadi pembahagian sifat tu dia kata ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, af'al, sifat zat. Tambah segi pula sifat khabariyah. Tambah segi sifat ayang. Kau baca hak Wahabi pula tambah. Kononnya maknanya pembacaan di luar. Ada jenis gini, ada jenis gini. Dia pekat-pekat universiti ada lah. Di mana cara pemikiran dia panggil apa? Lambok sekali. Tidak boleh nak analisis. Dia lambok sekali. Kalau dalam fiqh boleh tahan sikit. Dalam fiqh pun dia itu. Dia lambok. Banyak kata banyak ni. Kenapa sampai dia 4, 5, 6, 7 akua ni? Tak. Maknanya, dia pemikirannya jenis apa? Kumulatif. Kupur belaka. Padahal benda tu kadang dia sama je. Istilah berbeza. Hak tu molek juga. Tapi, abang ni tak kritis lagi lah. Tak kritis. Dia bukan pemikiran analisis. Dia kita kupur satu hal. Tak cukup situ, kena analisis pula. Selepas kupur tu, ada benda yang sebenarnya sama tak? Istilah je berbeza. Baru kita buat tu. Sebab itu dalam masalah nak mengkategori dan membuat ni, kena tilik lama sikit lah. Okay? Ada jumpa orang itu? Jenis suka tulis panjang. Banyak lah. Makna orang lain buat sifat, pembahagian aksam sifat 4 je. Sama ada ambil nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia kata tak. Ada lagi lebih. Masuk pula sifat masuk pula sifat khabariyah, masuk pula sifat mutasyabihat dan seumpamanya. Ni kata bincang padang berlainan. Nak main bola, guna gelanggang tenis. Guna apa? Bola pipong. Tak guna bola pipong. Jadi canggung lah, canggung. Okey. Orang awam mungkin tak sedar. Orang kata hebat dia ni. Orang lain tu jumpa pak je, jumpa sapandang. Jumpa sapandang. Ya. Mana ni? Sifatul ma'nawiyah. Maka di sini tengok perbahasan yang Syekh Ahmad Zarruq bagi ni, tengok dari aspek berbeza tu. Sebab tu dalam sifat zat kita tengok apa maksud sifat zat yang dikehendaki oleh Imam Zarruq ni. Okey. As-sifatu aqsamun arba'atun. Sifatul zat, sifatul ma'ani, sifatul ma'nawiyah, sifatul af'al. Fa sifatul zati sittatun. Sifat zat ada 6 pula. Tu kata berbeza tu. Jangan kita keliru. Jadi kita nak bawa orang awam tu, bawa pembahagian hak biasa tu lah. Daripada Sanusiah tu kemah dah, lekat dah tu kan. Maka sifat zat sittatun. Al-wujud, wujud dipanggil sifat zat. Wal wahdaniyah. Kidam, wal kidamu. Esa, sedia, wal baqa. Baqa. Wa annahu qa'imun bi nafsihi, qiyamu bi nafsihi, berdiri dengan sendiri. Wa annahu mukhalifun lil hawadith. 5 tu. Aduh. Siri salah dengar. Nak run ya? Lagi lah Siri, lagi. Lagi. Kacau Siri. Nampak? Jadi sifat salbiyah tu dicampur sekali dengan sifat nafsiyah. Dipanggil sifat zat. Sebab semuanya merujuk kepada wujud zat. Semuanya kembali kepada wujud zat. Dipanggil sifat zat. Okay. Dalam pembahagian lain pula, kita akan jumpa sifat zat dengan sifat fi'il. Itu pembahagian dari aspek lain. Sifat zat yang lawan sifat fi'il, sifat zat tu merujuk kepada segala sifat yang ada pada Tuhan termasuk ma'ani. Itu sifat zat. Lain dengan sifat fi'il. Sifat fi'il, sifat yang Tuhan buat pada makhluk. Yang kesannya ada pada makhluk. Sifat fi'il. Jadi, pembahagian tu kita kena tengok. Dia bahagi ni atas dasar apa. Okey. Okey. Wa hadhihi la yufhamu minha. Dan ini sifat yang 6 ni panggil sifat zat ini. La yufhamu minha, tidak difaham daripadanya zaidun ala zat.
ada lebih daripada zat. Tidak dipaham sifat ni bahawa sifat yang lebih pada zat. Semata-mata sifat ini sifat yang berkait dengan zat. Zat yang ada, yang tiada mula, qidam. Yang tiada akhir, baqa. Yang hanya satu, wahdaniyah. Yang tidak menyamai dengan makhluk, mukhalafah lil hawadith. Yang tidak berhajat kepada selainnya, qiyamu binafsi. Apa? Ia bukan sifat asing yang mafhumnya berasingan daripada mafhum wujud zat, bukan. Wujud zat yang qadim, yang tak ada mula, itulah maksudnya. Ada lebihan daripada itu, bukan. Wa ala khilafin fil wujudi wal qidami wal baqai. Dengan keadaan berlakunya khilaf pada sifat wujud, qidam, baqa. Adakah? Ini muktamadnya gitulah. Tapi didatangkan dalam masa yang sama ada berlaku khilaf pada tiga sifat ni. Sifat wujud, qidam, baqa. Adakah dia itu lain daripada zat? Sebab sebahagian ada kata qidam, baqa ni sifat ma'ani juga. Sifat ma'ani juga. Sifat zaidun ala zat. Bukan semata-mata wujud zat saja, ada makna lain selain daripada wujud zat itu. Qidam, baqa. Wa sayati minhu, lagi akan datang daripadanya. Okey. Akan datang keterangannya. Wasifatul ma'nawiyatu sab'atun. Bermula sifat maknawiyah itu sab'atun, ada tujuh. Wahya kaunuhu hayyan, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nampak? Okey. Sebab itu apa nama ni? Sebab itu musannif Imam Syekh Ahmad Zarruq ini dia datangkan balik sebab sebut maknawi kan, atas sebut maknawi kan. Pada Imam Ghazali sebut apa? Imam Ghazali hanya sebut kana hayyan, aliman, qadiran. Jadi maknawi di situ ialah reti daripada kaunuhu hayyan. Okey. Wasifatul ma'sabatu wa yakunu hayyan, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wasifatul ma'ani, dan sifat ma'ani, wahiyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu wal sam'u wal basar wal kalam. Wahiya ma'aniya. Wahiya ma'ani, apa ma'ani pula Wahiya ma'ani zaidatun ala dzat. Dan dia itu, mana sifat-sifat tadi ialah makna-makna. Makna dengan maksud sifat dah. Sifat yang maujudah. Wahia ma'ani, ay sifatun maujudatun zaidatun ala zat, yang lebih daripada zat. Bukan semata-mata wujud zat saja, tapi ada sifat-sifat ini pada zat. Okey. Yalah, faham tak? Tak faham tanya. Wa dhahabat qa'ifatun minal falasifati wal batiniyati, dan berpandangan sekumpulan daripada ahli falsafah dan juga ahli batiniyah, golongan ajaran batiniyah ini, ila nafiha, pada menafikannya, menafikan sifat ini. Menafikan sifat apa ni? Sifat ma'ani dak. Wa qalu, kata mereka, kullu ma yajuzu itlaquhu 'alal khalqi, setiap perkara yang harus kita sebut kepada makhluk, la yajuzu itlaquhu 'alal khaliqi bil itsbat, tak boleh kita itlaq sebut kepada khaliq, kepada Tuhan dengan cara kita isbat. Kalau tidak kita kata menyamakan. Tahu dah batiniyah agak ni. Batiniyah ni banyak segi. Batiniyah hak terbalik pun ada. Tuhan ada sifat hayat, jadi kita tak ada sifat hayat. Jadi kita sebenarnya mati. Tuhan ada sifat hayat, kerana sifat hayat tu sifat Tuhan, maka tak ada manusia sifat hayat. Nafi terus. Nafi terus sifat hayat. Ni golongan-golongan tu lah. Golongan khoya. Ustaz Wan Junadi kata makan khoya. Maqam khayal. Kudrat tu sifat Tuhan, bukan sifat hamba. Hamba tak ada kudrat. Nafi terus kudrat. Tak ada menafikan terus kudrat. Langsung ini. Okey, jadi itu satu sebelah. Hak sini ni makhluk ada sifat kudrat, iradat, ilmu hayat.
maka bila sifat itu ada pada makhluk, tak boleh kita kata Tuhan ada kok. Tidak kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia pandang kat lain pula. Nampak? Dia faham? Dia pandang. Bila kita ada sifat tu, maka kalau kita kata Tuhan ada sifat tu, kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Maka Tuhan tak ada sifat tu. Tuhan tak ada sifat tu. Nampak cara dia mikir tu? Kena faham tu. Kalau kita nak rock orang, kita kena faham tu cara dia mikir tu. Cara dia mikir mana boleh jadi gitu. Kau tengok ada kau mikir gitu. Nampak mana? Lillahi fi khalqihi syu'un. Tuhan ni ciptaan takbir dengan Tuhan makhluk ni macam-macam. Hebat dia ada kau mikir gitu. Okey. Jadi kullu ma yajuzu itlaquhu 'alal khalqi. Setiap perkara yang harus kita itlaq kepada hamba, maka la yajuzu itlaquhu 'alal khaliqi bil itsbat. Tak boleh kita itlaq kepada Tuhan, pada pencipta dengan cara kita isbat. Wajawazuhu bin nafi. Tapi macam mana kita nak itlaq? Kita itlaq cara belah nafi dengan cara penafian. Hatta imtana'a ba'duhum, sehingga menghalang sebahagian mereka antasmiyatihi zatan, menamakan Tuhan zat. Tak boleh panggil Tuhan tu zat. Zat wajibul wujud tak boleh panggil zat wajibul wujud. Zat mana? Mana boleh kata zat? Makhluk boleh panggil zat. Wa syai'an, Tuhan pun tak boleh panggil syai'. Wa maujudan, Tuhan pun tak boleh panggil maujud. Macam gini macam ada juga dengar-dengar sikit-sikit sipi-sipi lah. Ada orang kata tak boleh panggil zat, tak boleh panggil syai'. Tu tak betul lah ke tu? Antara sebabnya kerana tak faham bahasa. Tak faham nas. Tak boleh panggil Tuhan tu zat sebab manusia pun ada zat. Tak boleh panggil syai' sebab manusia makhluk ni pun syai', dan makhluk ini maujud, maka tak boleh panggil. Jadi cara macam mana? Kita cara dengan cara nafi. Wa qalu la naqulu innahu maujud. Kita tak kata Tuhan itu maujud. Kita tak boleh kata Tuhan tu maujud sebab maujud tu sifat makhluk. Lakin naqul innahu laisa bima'dum. Tapi kita kata Tuhan bukan ma'dum. Tuhan bukan tak ada. Gitu. Nampak tak? Jadi cara nafi lah. Mengarut lah ni, mengarut. Dah, makna betul kan? Tujuan nak tanzih lah. Tujuan dia nak mentazihkan. Hatta pada lafaz sekalipun. Tapi orang panggil lari dari jalanan salah. Lari daripada kefahaman bahasa. Bukan ni jalanan salah, bukan cara ni. Nampak tak? Okey. Jadi, dalam masalah ini, ada orang sekarang ni menyeru kepada kita terbuka. Menyeru kepada kita menerima keterbukaan khilaf. Betul lah khilaf, tapi khilaf ni kena tengok juga. Bukan khilaf hak salah pun nak kata boleh terima. Kadang-kadang bahasa tu tinggilah sikit. Zajru tu. Atau peringatan tu. Sebab itu ulama'-ulama' kalam sehinggakan mereka hukum kafir. Tapi bila tafsirkan, sebenarnya tak kafir lagi. Tapi pada umum atau perkara tu kenapa? Nak memberi peringatan dan amaran bahaya akidah gini. Nampak tak? Bahaya akidah gitu. Okey. Jadi apatah lagi kalau dalam ceramah umum lah. Bukan macam kitab bukan ngajar kitab khusus. Sehingga kita nak detail satu. Tu kena faham kat wakil. Pula jawab soalan. Terima soalan. Maka kadang-kadang kena jawab benda yang mampu untuk memenuhi kehendak orang yang bertanya dan dapat menyelamatkan orang bertanya dan orang mendengar tu daripada kesilapan. Cukup. Silap memang ada silap je. Sebab cakap cara tu kan. Lain kalau kita baca kitab, kita dalam majlis ilmu khusus. Tu kena detail. Tak boleh kena detail belaka. Gitu. Maknanya nak cari sangat salah orang. Tak apalah. Kayak gini, lama-lama orang cari salah kita pula. Tak. Tunggu je lah. Okey. Jadi, kita baca kitab kita lah. Kita baca kitab kita. Tengok ni, dia kata apa ni? Mana tadi? Maka dia kata, jadi nak kata mana? Kata dengan cara nafi. Nak kata maujud tak boleh sebab kita kata ni maujud. Ni maujud kan? Kita menyifatkan makhluk dengan maujud. Tuhan, kalau kita sifatkan maujud, kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Maka kena sifatkan dengan cara ayat nafi.
Innahu laisa bima'dum. Tuhan tu tidak tiada. Bukan tak ada. Ni ada juga sebenarnya. Aduh lah. Tapi pelik ni batin ni dah ni mainan bahasa belaka. Falsafah. Wala naqulu innahu alimun. Kita tak boleh kata dia alim sebab manusia kita kata Zaid alim, Ahmad alim. Lakin naqul kita kata innahu laisa bijahil. Dia bukan jahil. Tuhan bukan jahil. Nampak? Wa ala hadza. Ada atas ini. Dan gitulah lainnya samalah. Wa dhahabatil mu'tazilatu wal falasifatu wasyi'atu, dan telah berpandangan oleh Mu'tazilah, ahli falsafah dan juga Syiah, ila anna sifatihi ainu dzatihi. Sifat Tuhan tu diri zat Tuhan. Sifat Tuhan tu diri zat. Bukan ada sifat yang lebih daripada zat. Bahkan sifat Tuhan tu zat dia dah. Walaisat bima'anin zaidatin alaiha. Bukan dia dengan makna dengan maksud sifat. Ma'anin, yakni sifat-sifat maujud yang lebih di atas zat. Bukan. Sebab Mu'tazilah menafi sifat ma'ani kan. Menafi adanya sifat yang lebih daripada semata-mata zat. Jadi Tuhan berkuasa dengan zat. Tuhan maha mengetahui dengan zat. Tuhan berkehendak dengan zat. Ini firaran, kerana kenapa mereka adanya pemahaman sebegini, atau mereka ada pandangan ini? Atas dasar apa mereka bina pandangan ini? Firaran min ta'addudil qudama, kerana nak lari daripada berbilangnya qadim. Mereka tengok kat tu pula. Tengok kat mana? Kalau Tuhan tu zat Tuhan qadim, kemudian Tuhan mempunyai sifat kudrat yang juga qadim, kemudian iradat yang juga qadim, tidakkah berbilang qadim? Dan kudrat lain pada zat, iradat lain pada zat. Maka zat tu qadim dosa, kudrat pula qadim yang kedua, iradat pula banyaklah qadim kata dia. Jadi ta'addudul qudama. Dia fikir kat cara tu. Niat betul nak mentazih, tapi benda ini menyalahi pegangan salah. Menyalahi apa yang maklum daripada kaedah bahasa Arab dan juga nas-nas Quran. Itu sebab. Bukan masalah niat betul tu. Masalah dia menyalahi kepada pegangan yang dipegang oleh ma ana alaihi wa ashabi. Dan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Menyalahi kurun-kurun yang di al-mashhud alaihim bis salamah, yang disaksikan, Nabi menyaksikan kurun ni kurun yang selamat, kurun yang terpilih, bil fadilah, dengan kemuliaan dan kelebihan. Okey, maka macam mana pandangan Mu'tazilah ni? Faqalu qadirun bila kudratin zaidatin ala zatihi. Tuhan tu berkuasa, tapi bukan berkuasa tanpa ada sifat perkuasa yang lebih daripada zatnya. Ghaira. Namun annal Mu'tazilah mereka berkata kalamuhu wa iradatuhu zaidatani ala zatihi. Masalah dua ni. Tengok. Halus tu perbincangan Syekh Ahmad Zarruq. Maknanya dia munsif lah, dia tidak pukul rata. Apa? Maknanya dia juga mendalami pandangan khasam, pandangan Mu'tazilah lawang sini. Dia kata, namun Mu'tazilah mereka berkata kalam Tuhan dan iradat Tuhan zaidatani ala zati, itu lebih daripada zat Tuhan. Tapi bukan ada pada zat Tuhan. Wa za'amu, mereka za'amu ni makna mereka beriktikad lah. Tapi iktikad lemah. Betul panggil za'amu. Mereka menyangka annahuma hadithani qaimani bi ghairihi. Tetapi sifat kalam dan juga iradat Tuhan ini baharu ada pada selain Tuhan. Kerana Mu'tazilah kan mengisbatkan kalam Tuhan. Tapi kalam Tuhan baharu ada pada pokok. Sebelum kita sebut ni kan. Sebut dahulu ni. Iradat Tuhan kan. Kan mereka membezakan iradat dan masyiah kan. Iradat tu kan baharu di si Mu'tazilah dan berbilang idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jadi iradat itu ada. Iradat tu sifat baharu yang ada pada diri selain pada Tuhan.
Nampak? Jadi dua ni lah Mu'tazilah kata bahawa kalam dan iradatnya zaidatani ala zatihi wa za'amu annahuma hadithani qaimani bi ghairihi. Jawabnya apa? Pandangan ini wahuwa mardudun, dan ini tertolak biluzumi qidamil hadithi wa huduthil qadimi, dan ini tertolak dengan lazimnya jadi qadim yang baharu atau jadi baharu yang qadim. Gitu. Andai kata mereka kata ada sifat tapi ada pada sifat tu pada hak lain. Tak? Sifat Tuhan tapi ada pada hak lain. Maka yang lain itu baharu, sifat Tuhan duduk pada yang baharu. Tak lagi sama ada akan jadi qadim yang baharu itu ataupun jadi baharu yang qadim. Itu je. Dan kedua-duanya mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab apa mustahil? Apa sebab mustahil? Kenapa mustahil? Jadi qidamul hadith dengan huduthil qadim jadi mustahil. Kenapa? Qalbul haqa'iq, inqilabul haqa'iq. Berubah hakikat. Berubah hakikat. Hak qadim jadi baharu, hak baru jadi qadim. Nampak? Qalbul haqa'iq tu benda daripada awaliyat atau asasiyah ataupun benda badihiyat. Maknanya waktu memang tak diterima. Khas Mu'tazilah ke apa tak diterima tu. Okay. Wa ujiba, dan dijawab bi annahu la yalzamu ta'addudul qudama'i. Bahawa dijawab bahawa nak jawab macam mana kepada Mu'tazilah yang mengatakan kalau kita isbatkan ada sifat lebih daripada zat Tuhan yang qadim, maka lazim ta'addudul qudama. Macam mana? Wa ujiba bi annahu la yalzamu ta'addudul qudama'i, tidak lazim oleh berbilang qadim illa law kanatis sifatu ghaira dzati, kecuali jikalah sifat itu lain daripada zat. Lain maksudnya dia berasingan daripada zat. Itu maksud. Ingat balik ni. Yang ni merujuk pada perbahasan sifat Tuhan la hiya huwa wala huwa hiya wala hiya ghairuhu. Terbalik lagi. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Faham? Ada jumpa tak ni? Di sisi ahli sunnah, sifat Allah Ta'ala tu, sifat ma'ani tu, la hiya huwa, bukan sifat itu diri zat, dan bukan dia itu lain pada zat. Dengan maksud apa? Terang dululah. La hiya huwa, hakikat sifat ma'ani bukan hakikat zat. Tak sama. Zat-zat, sifat ma'ani, sifat ma'ani. Wala hiya ghairuhu, dengan maksud la yanfakku an zatihi, bukan sifat itu boleh bercerai, berasing daripada zat, kerana sifat Tuhan lazim dan ada pada zat Tuhan tanpa boleh bercerai tanggal. Itu maksud la hiya huwa wala hiya ghairuhu. Ya? Ada benda? Masodak dah. Masodak ni mafhum. Masodak. Masodak sama. Syekh Sarah itu mafhum lain lah. Mafhum lain lah. Masodak sama Bolehlah masodak makna zahirnya al-mawjud fil kharij itu zat. Zatun muttasifun bisifat. Itulah. Boleh kata masodak tu. Boleh lah. Syekh Hana sebut. Syekh Jamal. Boleh tak? Menarik kot. Boleh kata masodak. Dengan maksud al-mawjud fil kharij huwa dzatullahi al-wahidul ahad al-muttasifu bisifat. Satu je. Boleh ke Wahabi ni? Atau bid'ah dah ni. Apa dah? Okey. Ni tu kita nak hak ilmu manti, ilmu apa ni,
ilmu wadha ilmu tu. Ni nak guna ni. Nampak? Nak kena faham, kena ada ilmu alat tu untuk kita faham. Kalam-kalam ulama ni sebab mereka cakap ni bukan surface saja. Mereka cakap dengan makna. Dengan makna khusus. Okey. Okey, mana tadi? Idh law kanatis sifatu ghairu dzat. Kerana tidak lazim, bahawa tidak lazim berbilangnya qadim illa, kecualilah kalau sifat itu lain daripada zat, makna sifat itu boleh bilang asing. Dia berasingan dengan zat. Kalau gitu barulah kita kata berbilang qadim. Zat Tuhan suku, sifat Tuhan suku asing. Barulah berasingan qadim dan berbilang qadim. Wa madhhabuna, dan mazhab kita, annaha laysat hiya ainaha. Bahawa mazhab kita laysat hiya, bukanlah sifat itu ainaha ainazat. Ainaha ainazat. Sifat itu bukan diri zat. Ainaha ainazat. Wala hiya ghairaha, dan bukan sifat itu lain daripada zat. Bukan dia lain daripada zat. Dengan maksud apa? Dengan maksud dia itu tak bercerai tangan daripada zat. Maksudnya samalah macam kata Syekh Jamal. Wala fi ma bainahuma aghyaran, dan tidak ada di antara bainaha, wala fi ma bainaha aghyaran, tidak ada pada barang antaranya perbezaan sehingga kita dapat beza. Ni satu zat satu. Patu sifat pula satu lagi. Ni kadang-kadang ada juga orang ngajar tak sifat 20 gitu. Kita boleh tengok hari akhirat, kita boleh tengok dua. Tengok zat Tuhan satu, tengok sifat makni Tuhan pula. Ada dengar itu? Biasa dengar dulu-dulu. Mana boleh tengok dua? Mana tuan? Di tuan? Ada dengar itu? Pernah dengar? Jaga-jaga molek jangan nempel sangatlah dah. Janganlah sapak apa gitu. Jadi orang faham gitu. Kalau mungkin tidak faham gitu, tapi orang hok dengar. Hok pula mari baru belajar sifat 20. Tajuk pula pengenalan sifat 20. Ajar pula gitu. Jadi orang ni awal-awal faham gitu dah. Kita nampak bukan kita nampak. Kita nampak zat tu nampak sifat makni pula. Jadi nampak macam nampak dua pula. Jadi andaian tu kena perhati molek. Mungkinlah hok cakap tu tak maksud gitu, mungkinlah kita tak tahu niat kan. Tapi makna bahasa tu kalau menimbulkan keraguan tu kena pilih hok molek sikitlah. Okey. Awala fima bainaha aghyab, dan tidak ada antaranya ghair, perbezaan dengan maksud dua benda. Dua perkara. Nampak? Okey. Li'annal ghairaini masyrutani bilinfikaki. Kerana ghairan, al-ghair, dua yang berbeza disyaratkan mesti bercerai. Kalau kata berbeza, mesti benda tu berlainan, bercerai. Contoh benda berbeza nak kata. Nak kata ke mana? Tak ada benda. Kalau hak ni tak? Ni, botol kau guna botol juga. Ni peng lah. Waizam pun kena botol kau. Ada peng ni tak? Kata peng ni. Kalau lain, maknanya mesti ada selagi. Kalau dia satu aja, sama. Ada panggil ghair. Ada panggil ghair. Ada panggil se je. Tak ada ghair. Ghair ni syarat ada selagi. Contoh jarilah, ambil jari. Hadza ghairu hadza. Ini lain pada ini. Al-ghairaini masyrutani, disyaratkan bilinfikak, mesti bercerai, beza. Kalau kira ni ni dua kau ada tak bercerai. Apa tak? Jelas wasifatu la yufhamu infikakuha anil dzati, dan sifat itu tidak difaham bercerai sifat daripada zat. Wa in tasawwarahumal aqlu mawjudaini, walaupun mentasawur kedua-duanya oleh akal dengan ada kedua-duanya. Akal kita boleh tasawur zat tu zat, sifat tu sifat. Akal kita mentasawurkan makna yang berbeza bagi zat dan sifat kan. Akal kita boleh tasawur, tapi
pada hakikat isa. Nampak tak? Dia tidak bercerai. Itu maksud dia. Pada tasawur akal yang kita panggil mafhum. Mafhum zat lain dengan mafhum sifat. Yang kena ya. Maknanya Syekh Jamal kata masodak ada satu. Okey. Qala ulama'una, berkata ulama'una, berkata ulama-ulama kita. Wala yajuzu an yuqala, tidak harus dikata sifatuhu ta'ala halat fi dhatihi. Tengok. Ulama-ulama yang mahir dalam bab usuluddin dijaga. Macam mana kita nak cakap berkait dengan sifat Tuhan ni? Macam mana kita nak jaga, nak terang sifat Tuhan dalam masa yang sama kita hendaklah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, tak boleh kita kata sifat Tuhan halat, menempel, menempati pada zat. Menempati pada zat. Makhluk dah apa? Tapi bila nak sebut ke Tuhan, yang kata sifat Tuhan menempel, menempati pada zat. Dah katakan, ada dah. Cukup dah. Sifat Tuhan ada pada zat Tuhan. Berdiri. Kata berdiri tu rasa tak tasyabuh sangat dah. Kalau faham dah lah. Tapi boleh jadi orang awam tak faham kot. Boleh jadi ya, orang awam tak faham. Tapi rasa-rasanya mungkin tak lah. Sebab banyak dah penggunaan sifat Tuhan berdiri pada zat. Kalau orang mengaji kitab-kitab lama, takbir gitu maklum. Dan tidak mendatangkan waham, menempati dengan maksud menepek. Dan duduk tepek bukan. Faham dengan makna berdiri tu makna qaim. Qaim. Dia terjemah bagi qaim lah. Terjemah bagi qaim. Jadi jangan, tak harus seorang itu berkata sifat Tuhan itu menempati pada zat, berdepek, duduk, menumpang. Hak tu dak comel belaka tu. Wala dhatuhu mahallun li sifatihi, dan tidak harus kita katakan zat Tuhan itu tempat bagi sifatnya. Mahal bagi sifatnya. Dah sifat mesti ada pada zat. Zat itu tempat bagi sifat. Gitu tak boleh kau tu. Dia mahal bagi sifatnya. Wa in kana majazan, walaupun majaz saja. La yajuzu wa in kana majazan, walaupun pada makna majaz. Mana tepat tu majaz je, bukan makna tepat sungguh. Bal yuqalu, bahkan dikatakan apa? Sifatuhu qaimatun bidzati. Sifat Tuhan itu berdiri pada zatnya. Berdiri ulama kita biasa guna, dan bagi orang mengaji usuluddin pun anda rasa tak berlakulah. Tak berlaku waham dia makna yang tidak layak. Makna nak mudah lagi, sifat Tuhan ada pada zat. Ada juga buku-buku baru ni, saya tak tahu kan, ada buku-buku orang cuba nak Allah bahasa. Orang cuba nak menulis dalam bidang usuluddin, nak cuba Allah bahasa. Dia pun terjemah ikut dah. Terjemah ikut dang. Aduh beratlah. Tak. Orang ada nama juga. Orang ada nama juga. Terjemah ikut dang. Dia tak boleh terjemah ikut dang. Terjemah benda yang berkaitan dengan tauhid ni ikut dang. Baik kita stick, kita kita ikut betul-betul. Hak terjemah ulama lama boleh tahan sikit. Hatta ulama Melayu kita boleh tahan lah sikit. Sebab itu ma'ruf muta'arraf dah. Bila cuba nak memperbaharui, lepas tu pemilihan mungkin tak kena. Jadi makna tak molek pula. Tak molek. Itu risau nak terjemah bahasa Melayu. Kena check pula Anwar Bahiyah tu. Check pula. Biar takat check tu boleh lah kot. Kalau ada salah-salah tu kena baiki pula lah. Agak-agak tak ada salah lah. Kalau salah ke molek, kau molek apa? Okey. Sifatuhu qaimatun bidzatihi. Sifat Tuhan ada pada zatnya. Wala yuqalu sifatuhu ma'ah. Tak boleh kita kata sifatnya bersama. Ma'iyah pula tu. Sebab ma'iyah, ma'ah ni menunjukkan ghairiyah. Wala mujawiratun lahu. Berekeh, mujawir makna mujawir makna berepek, 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 mujawir sebelah, menyebelahi, berepek. Tak boleh. Mujawiratun lahu, mujawarah. Berepek, menyebelahi, di sampingnya. Wala fihi, dan tidak sifat Tuhan fihi, sifat Tuhan dalam Tuhan. Tak boleh kok.
Nampak kalau apa beza qaimatun bi dzatihi? Tengok ni sebab bila perkataan bahasa Arab dia huruful ma'ani dia ada makna. Fi huruful ma'ani. Sebab itu kena berhaluh ni. La fihi sifat Tuhan ada dalam Tuhan. Tak boleh kata gitu. Dah kan ada fi dengan makna bi. Apa ni? Limutlaqil mulabasah atau limutlaqi apa ni? Semata-mata berserta gitulah. Dah apa salahnya? Sebab dia memberi wahang makna fi dengan maksud apa nama ni? Dakhil, dukhul. Jadi kan itu tak boleh pakai. Nampak? Walaupun ada penggunaan fi tu dengan majaz, kan huruful ma'ani tata'awal kan. Boleh ambil makna-makna yang berubah kan. Boleh berganti-ganti makna dia tu. Tapi kerana ada waham fi dengan maksud dalam, juwa, dakhil, maka tak guna istilah tu. Jadi kita gunakan apa yang ulama sebut. Qaimatun bi dzatihi. Dan mereka nak pilih pun lama kok. Bukan lama tak tahulah. Lama tak lama tapi bahasa mereka. Bahasa mereka dan mereka establish dengan istilah tu. Jadi kita kekalkan istilah tu selagi mana boleh. Kalau terjemah kena pastikan hampir betul-betul dan tidak memberi makna kekurangan. Wakhtara syaikhu. Dan memilih oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari an yuqala bahawa dikata ilmuhu mawjudun bi dzatihi. Ilmu Tuhan mawjud ada pada zat. Jadi Syekh Abu Hasan Sya'ri kata pilih bukan ilmuhu qaimatun, ilmuhu qaimun, pilih dengan makna mawjud. Dia pilih lafaz mawjud. Pilih makna pula, pilih lafaz mawjud. Lianna lafzal qiyami, kerana lafaz qiyam, kalau kata ilmuhu qaimun tu, lafaz qiyam tu fi sifati pada sifat majaz. Ini majaz. Qaimun, qiyam pada sifat. Sifat ni bukan diri sungguh sebab ia bukan jenis diri. Jadi penggunaan qiyam pada sifat tu majaz. Jadi hak lebih aula, lebih jelas kita guna makna hakikat dan lafaz yang sesuai pada hakikat ialah wujud. Sebab tu dia pilih ilmuhu mawjudun bi dzatihi. Dah boleh tak guna qaimun? Boleh, ada masalah. Sebab ulama-ulama muhaqqiqin mutaakhirun lepas dia guna qaimatun. Qaimatun. Sebab dia tidak memberi makna waham, makna yang tidak layak. Okey. Wa fi itsbati sifati wallahu taala a'la wa a'lam. Di situlah. Ini sambung kepada 17 sifat hak sebut mula-mula tu kan. Disebut dah 7, tinggal lagi 10 lagi. Dalam ni adalah sifat-sifat daripada muhimah li tashbih adalah ni. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan tak ada Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.